Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Dr. Surya. Waalaikumsalam Puan Siti Zainun. Amir, selamat datang. Suara saya jelas Puan Assalamualaikum. Waalaikumsalam Cik Jamboy Popi. Suara saya dengan visual, audio dengan visual jelas Boleh dengar dengan jelas suara saya? Jelas kedua-duanya, alhamdulillah. Terima kasih doktor. Yang sahabat-sahabat yang lain okey Dr. Surya daripada Bandar Baru Bangi, jelas kedua-duanya, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Zaitun Seremban, dua-dua jelas, alhamdulillah. Terima kasih. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okay, alhamdulillah bertemu lagi kita petang ni, hari Isnin 6 Julai 2020. Alhamdulillah. Suara jelas Puan Siti Zainul. Okay, alhamdulillah. Terima kasih. Sebelum kita bermula, saya nak mohon jutaan kemaafan
atas apa panggil kebatalan kecancelan kelas live kita malam tadi kerana ada masalah teknikal pada handphone saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamaruzaman. Audio dan visual okey, terima kasih, alhamdulillah. Okey. Ada masalah teknikal pada handphone saya. Panjang ceritanya lah. Okey. Bangda badi hujan lebat. Itulah memang hujan lebat pun. Saya pun basah kuyup balik daripada surau. Saya risau tak boleh balik dah tadi, nasib baik lepas habis solat hujan dah mula agak reda sikit. Tengah solat asar tu hujan sangat lebat tiba-tiba kan. Sebelum tu hujan dah lebat dah. Kemudian hujan berhenti. Tengah semayang hujan sangat lebat tu pun. Saya risau tak boleh balik tadi sebab pergi surau dengan motor kan. Alhamdulillah. Elok habis bagi salam, hujan pun masih hujan tapi agak reda lah. Okay. So alhamdulillah kita bertemu petang ni. Sekali lagi saya minta maaf dengan sebenarnya saya keluar untuk repair phone petang semalam. Saya sangkakan sempat tapi disebabkan oleh kerana ada beberapa masalah lah, antaranya sebab warranty pun dah habis. Saya ingat ke telefon tu baru pakai, punya dah lama dah warranty dah habis. Telefon ni pun pandai kan, warranty dah habis baru dia nak rosak. Masa warranty ada dia tak rosak lagi. Okay. So ringkaskan cerita, saya tak sempat nak balik semalam. So kita tak dapat nak live malam tadi. Sekali lagi saya pohon jutaan kemaafan lah. Okay, minta maaf banyak-banyak. Okay, so alhamdulillah hari ni kita akan sambung balik latihan makhraj huruf yang kita dah pun baca bersama-sama pada hari Ahad pagi semalam Ahad pagi. Ahad pagi semalam kita live. Ahad malam yang kita tak dapat nak live tu, saya tak sempat nak balik. Okay. So insya-Allah kita akan sambung bacaan hari Ahad pagi semalam Ahad pagi kita sudah pun sama-sama membaca, kita dah sama-sama berlatih praktis kan buat latihan makhraj iaitu pada huruf al-halqu, kemudian huruf dalam leher 6 huruf kemudian kita dah sama-sama baca huruf, huruf pangkal lidah. Kemudian kita dah baca juga huruf tengah lidah. Ingat lagi huruf tengah lidah, jim, shin dengan ya. Kemudian kita dah baca huruf sisi lidah. Huruf di sisi lidah itu huruf dha. So insyaAllah hari ini kita akan baca huruf hujung lidah. Kemudian huruf bibir ada 4. Waalaikumsalam Tuan Hams. KK kedua-dua jelas, alhamdulillah. Okey, mudah-mudahan lah. Okey. So setelah beberapa kali kita mengalami masalah teknikal dengan handphone saya yang terdahulu, so terpaksa gantikan dengan telefon yang lain lah, sebab saya nak repair semalam tak dapat. Bukan tak dapat, sebab warranty dah habis. Nak repair dengan kos yang agak tinggi kan, tu tak berbaloi. Terpaksa ditukarkan dengan telefon Cak Ayam yang lain lah. Okey, tak apa, mudah-mudahan urusan kita dipermudahkan Allah lah. Mudah-mudahan lepas ni dah tak ada lagi masalah teknikal, insya-Allah. Keluar masuk balik. Ahad saya tak ada ikut sebab live tak ada. Okey, live tak ada. Kita tak ada live malam tadi. Pagi semalam yang kita live kan. Okey. Saya dapat feedback ada yang bagi tahu saya skrin gelap Okey. Okey, alhamdulillah. So insya-Allah hari ni kita akan sambung bacaan kita pada latihan makhraj huruf hujung lidah, kemudian huruf bibir insya-Allah. Okey. Insya-Allah kita akan sambung. Bacaan kita yang pertama, hujung lidah bertemu gusi atas ataupun hujung lidah menyentuh ataupun bertemu dengan lelangit depan. Okey, gusi atas ataupun lelangit depan. Kawasan atas gigi, atas gusi sikit kat situ Okey. Ini makhraj hujung lidah. Makhraj ataupun rumah tempat keluarnya huruf
hujung lidah menyentuh gusi atas ataupun lelangit hadapan, bukan lelangit tengah. Lelangit tengah itu kawasan keluarnya huruf di kawasan tengah lidah. Tengah lidah menyentuh ataupun menghampiri lelangit tengah, keluarnya huruf jim, shin dan ya. Okey, ni kita makhraj tengah lidah dan juga makhraj pangkal lidah kita dah sama-sama baca pagi semalam. So hari ni kita akan sambung makhraj hujung lidah bermula dengan menyentuh kawasan gusi atas ataupun lelangit tengah. Kita mulakan dengan huruf la, na dan ra. Okey. Sama-sama kita baca. Okey, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. La li lu bal lu lal la ni lal na minal mulni mali lal la ni la. Okey, boleh kita tengok. La, lam alif La betul alif. Yang saya ingat tu alifnya. So la 2 harakat. Li pun 2 harakat. Sebab lepas li bagi bawah, lam bagi bawah ada ya, kosong tak ada baris. Li, lu pun 2 harakat Okey, ba, kemudian lam mati. Okey. Lam ni dia ada sifat yang sama macam huruf yang kita pernah baca sebelum, huruf mim, huruf nun, iaitu sifat tawasud. Saya sebut secara ringkas dulu. Sifat tawasud. So menghasilkan bunyinya bal, bal. Tak nak kita baca dengan bal, bal, bal. Kalau kita baca bal, walaupun kita kata betul hujung lidah saya dah sentuh gusi, hujung lidah saya dah sentuh kawasan lelangit depan, bal, ketika kita menyebut huruf lam, lidah saya tak sentuh belakang gigi. Ini hati-hati kesalahan yang biasa dilakukan oleh orang kita, orang Melayu kita, ialah apabila kita melafaz, membaca, menyebut huruf lam, hujung lidah kita menyentuh belakang gigi. Itu rumah yang salah. Itu makhraj yang salah bagi huruf lam. Itu rumah bagi huruf ta, dal dan juga to yang kita akan baca kejap lagi. Okey. Lam, hujung lidah kena sentuh kawasan gusi atas ataupun lelangit depan. Atas sikit. Okey. Okey, kat situ. So walaupun kita kata bal, kita kata hujung lidah saya dah sentuh kawasan gusi atas dah, sentuh kawasan lelangit dah. Okey. Dari segi makhraj, rumahnya, alamatnya betul, tapi sifatnya salah. Sifatnya salah. Okey. So sifat lam dia ada sifat tawasud yang menghasilkan bunyi bal. Kita tak nak baca dengan bal. Okey, bukannya bal tapi bal. Boleh Okey. Lu asalnya bagi 2 lan. Tapi lepas bagi 2 jumpa lam, ingat lagi kita pernah baca dalam Iqra 5. Baris 2 bertemu dengan lam menghasilkan idgham masuk bila tanpa dengung ke mana? Ke dalam lam selepas baris 2. Lal. Kita baca lal Lu lal la ni lal. Okey, jumpa lam mati lagi. La ni lal. Saya baca dengan keadaan slow motion. Waalaikumsalam Puan Nur Aini Abdul Ghaffar. Selamat datang Puan. Okey. So jaga sebab macam yang saya pernah sebut dulu dan saya pernah ulang banyak kali, apabila kita menyebut, membaca, melafazkan huruf-huruf hijaiyah Al-Quran, dia tidak sama macam kita menyebut, membaca, membunyikan huruf-huruf Rumi dalam bahasa Melayu. Kalau dalam huruf Rumi, syarat bunyinya betul lah. Kalau kita sebut huruf L, jangan bunyi macam huruf M. Contoh kalau kita bunyi huruf A, jangan bunyi macam huruf I kan. Asalkan bunyinya tak lari, difahami, settle, selesai masalah. Itu dalam bahasa Melayu kita lah. Tapi dalam bacaan Al-Quran, itu sebab tu baru ni masa saya dalam seminar hari Sabtu yang lepas, pensyarah Yuniza Quran dan Sunnah, yang juga merupakan salah seorang daripada Lujnah, ahli jawatankuasa Lujnah Tafsir Al-Quran, Kementerian Dalam Negeri, beritahu inilah sebenarnya salah satu daripada rahsia mukjizat Al-Quran itu. Sebab setiap huruf Al-Quran wajib dibaca dengan makhraj yang betul. Satu, tak cukup lagi, belum betul lagi. Yang kedua, makhraj dah betul, sifat hurufnya juga perlu betul. Sebab itulah, walaupun orang daripada bangsa Arab sendiri, belum tentu bacaan Al-Qurannya tepat selagi mana dia tidak mempelajari Al-Quran. Okey? Saya ulang sebab tu orang yang datang, kalau setengah orang ada bagi tahu, ada sebut, dia kata untunglah orang Arab dah Quran bahasa Arab, dia tak payahlah belajar Al-Quran kan, sebab dia memang dari bahasa Arab, Al-Quran bahasa dia, tak payah ngaji, tak payah belajar, dah boleh baca dah. Belum tentu sebenarnya. Belum tentu. Sebab dalam pertuturan bahasa Arab, dalam bacaan percakapan bacaan Arab, bahasa Arab, tak ada tajwid. Tidak ada sifat huruf, tidak ada panjang, dengung, gunah dan sebagainya, tak ada. Hanya ada dalam bacaan Al-Quran sahaja. Walaupun perkataan yang sama, ayat yang sama, bacaan yang sama, bunyi yang sama, apabila dia duduk dalam teks surat khabar ke, teks bacaan buku teks ke, dalam
naskah tulisan biasa dalam pertuturan, dia dibaca, disebut, dilafaz tanpa tajwid. Tapi perkataan yang sama, ayat yang sama, lafaz yang sama, kalimah yang sama, frasa yang sama, apabila berada dalam Al-Quran, dia tertakluk kepada undang-undang kewajipan membacanya dengan bertajwid. Itu adalah salah satu rahsia mukjizat Al-Quran, yang mana walaupun orang tu lahir daripada perut orang Arab sendiri, belum tentu dia fasih ataupun boleh membaca Al-Quran dengan betul, tepat dan dengan bertajwid. Belum tentu. Sebab tu Al-Quran ni wajib dipelajari oleh sesiapa saja, oleh semua orang Islam. Tak ada istilah orang Arab, untunglah dia dah lahir Arab, bangsa Arab, dia tak perlu belajar, tak perlu. Bukan tak perlu, belum tentu. Belum tentu. Okey, boleh So, balik pada nak cerita pasal lam je tadi. Okey, jauh melencong. So, macam yang saya sebutkan tadi, so hati-hati. So, kita kena pastikan setiap butir, setiap ketul, setiap biji huruf hijaiyah Al-Quran apabila dibaca, kita kena jaga dua benda. Makhrajnya betul. Makhrajnya apa? Tempat keluar bunyi huruf. Okey, tempat keluarnya. Bunyi huruf tu keluar di mana? Okey, yang umum ada keluar daripada leher, ada keluar daripada lidah, ada keluar daripada bibir. Itu yang umum ataupun dipanggil sebagai makhraj umum. Yang spesifik, yang detail, leher kat mana? Hujung leher ke, tengah leher ke, pangkal leher ke, lidah. Ada huruf yang keluar kat lidah, itu umum, makhraj umum. Yang khusus, detailnya, spesifiknya kat mana? Macam alamat rumah lah kan. Duduk kat mana? Duduk kat Bangi. Yalah, Bangi luas. Berapa banyak rumah kat Bangi? Bangi kat mana? Kena bagi tahu section berapa, jalan berapa, rumah nombor berapa. Baru kita tahu alamat yang spesifik. So, itu adalah makhraj khusus bagi huruf. Lidah kat mana? Pangkal lidah ataupun tengah lidah. Yang kita baca sekarang ni hujung lidah. Makhraj satu hal, sifat huruf satu hal yang berbeza. Okey. Sebab itulah apabila kita membaca huruf, makhrajnya betul, sifat huruf belum tentu betul. Tapi kalau kita membaca huruf, sifat hurufnya salah, maka makhraj hurufnya 90% berkemungkinan salah. Okey. Kita jaga. Sebab tu nombor satu, kita nak jaga makhraj huruf dulu betul. Kalau makhraj huruf betul, ada kemungkinan walaupun tak semestinya sifat huruf betul. Okey, jelas saya ulang Sebab tu nombor satu, step pertama kena pastikan kita tahu. Sebab tu saya ulang benda ni berapa kali dah. Kan? Sebab apa? Sebab sebutan huruf tidak akan betul selagi mana makhraj huruf tak betul. Bila makhraj huruf tak betul, bila makhraj huruf sudah betul, barulah kita boleh perbetulkan sifat huruf. Sebab sebutan sifat huruf tidak akan sekali-kali boleh jadi betul dan tepat selagi mana makhraj hurufnya salah. Jelas maksud saya, ayat saya Kalau rasa tak jelas, boleh terus aju kat ruang komen. Saya harap jelas maksudnya makhraj huruf kena betul dulu, barulah sifat huruf boleh dibaca dengan betul. Tapi kalau sifat huruf salah, kalau makhraj huruf salah, sifat huruf confirm salah. Okey. Kalau makhraj, tak boleh kata saya makhraj je salah, sifat hurufnya betul, tak mungkin. Kalau makhrajnya salah, tempat keluar bunyinya salah, maka sifat huruf pun confirm salah. Dalam erti kata yang lain, kalau kita sebut huruf keluar daripada makhraj yang salah, sifat hurufnya salah, maka bacaan Al-Quran kita untuk huruf tersebut adalah kosong lah, markahnya. Kalau kita nak bagikan markah lah. Tapi kalau kita membaca satu huruf Al-Quran, makhrajnya betul, kita sudah pun dapat 50 markah dah. Bila sifat betul, dapat lagi additional 50 markah lagi. Macam tu gambarannya. Okey, jelas Okey, jauh melencong nak cerita lam So jaga lam, lani lal. Jangan tak nak baca dengan lani lalna, lani lalna. Lalna sifat hurufnya salah, tidak tepat. Lani lalna. Okey, bilang minal. Tengok saya sebutkan lam minal. Okey, ni kita kena hati-hati sebab dalam Fatihah kita banyak lam hati. Okey, jumpa dalam tak nak baca alhamdulillahi rabbil alamin. Saya sebut tasyenggu saya sebut lam tasyenggu dulu. Okey, tak nak baca dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Okey, lagi apa lagi? Ayat terakhir, siratal ladzina an'amta alaihim Okey, jaga. So alhamdulillahi rabbil tak nak baca dengan bil alamin. Kita nak bil alamin. Okey? Jelas puas Sisi Zainul. Tuan Ham pun jelas. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih banyak. Okey? Nampak simple aja kan? So lam
Ni baru cerita lam huruf lam pun sama. So makhraj ni nak jaga, sifat huruf pun kita nak kena jaga. Okey, sambung. Minal mulni. Tak nak mulni. Mulni. Okey. Mali bagi dua jumpa lam, idgham bila gunnah asalnya baca dengan lan, tapi lepas bagi dua jumpa lam kita baca dengan bersabdu pada lam. Lal. Tengok bunyi dia Mali lallani lal. Malilal. Saya baca dengan gerak perlahan supaya kita boleh dengar dengan jelas. Lallanila. 2 rakaat Okey, sekali lagi kita baca sama-sama. Boleh kita follow Lalilubal lulalanilalna minal mulni. Tengok bunyi lam tak nak cepat sangat, tak nak keras sangat. Mulni malilallanila. Okey, boleh Okey, alhamdulillah. Kita pergi pada huruf yang kedua, nun. Sama juga makhraj, hujung lidah sentuh gusi atas langit depan Nani nuban nunan naninan na minal munni maninan nanina. Okey, kita tengok sama Naninu. 2 harakat. Sebab apa? Ada alif, ada ya, ada waw. Mat Okey, saya rasa yang tu semua jelas Okey, jumpa nun mati. Nun mati dengan lam, makhrajnya sama. Bukanlah sama, dia dekat bersebelahan bersebelahan. Ibaratnya jiran sebelah rumah kita nak bayangkan dia bukan satu makhraj, dia sebenarnya makhrajnya dekat sangat sebelah. Macam kita jiran rumah teres sebelah-sebelah rumah lompat pagar dah masuk rumah nun dah. Lompat pagar masuk rumah lam. Macam tu. Sifatnya sama, tawassul. So dia menghasilkan bunyi macam ni, bal, yang ni ban. Nampak? Bal lalilu bal, ni naninu ban. Okey, boleh jelas Okey. Nu, baris 2 jumpa nun sabdu. Idgham ma'al gunnah yang kita dah baca sama-sama hari tu di Iqra 5. So bila nun baris 2 jumpa sabdu, masuk ke dalam nun, tekan pada nun dan dengungkan. Nani. Nun mati jumpa nun, idgham ma'al gunnah juga sama macam baris 2 jumpa nun. So kita pakai nun yang kedua. Sebab tu nun yang pertama ni tidak dibubuh sebarang tanda baris. Nampak Okey. Nunan nani nanna. Nun yang pertama ni tak ada baris kan? Sebab diidghamkan ke dalam ni. Nun mati jumpa nun. So nun yang pertama, nun mati ni diidgham, dimasukkan ke dalam nun yang berbaris. Sebab tu dia bubuh sabdu. So kita baca dengan nun sabdu ni lah. Tekan pada nun ini berserta dengan nun. Yang ni ibaratnya kita skip lah nun yang tak ada baris ni. Sebab tu tidak dibubuhkan sebarang tanda bacaan. Okey, jelas Minal mu jumpa nun mati jumpa nun. Sama kes macam ni juga. Okey, nun mati jumpa nun. So nun ni diidghamkan ke dalam nun sabdu. Okey. Diidghamkan ke dalam nun sabdu. Kemudian kita baca dengan nun ni lah. So mu, lompat nun mati masuk ke dalam nun ni, tekan, dengung dan lepaskan dengan baris dia. Okey. Sini ada bukan kesilapan, ni pun masalah sebab keyboard lah, masalah keyboard. Okey, kita tak dapat keyboard Quran. Keyboard Arabic macam ni lah hasil dia. Baris bawah dibubuh di bawah sabdu. So kita baca munni. Perasan saya baca munni tadi Kalau dalam Al-Quran barisnya duduk di bawah huruf. Tapi dalam keyboard Arabic ni dia baris diletak bawah sabdu. Itu masalahnya. So tuan-tuan kena bayangkan alif baris ni kena bayangkan visualize. Boleh visualize baris ni sebenarnya duduk di bawah nun ni. Boleh kadang-kadang huruf ni dibaca dengan munna, bukan. Ni munni, baris ni baris bawah. Semua dalam Arabic keyboard tu di baris bawah tu dia letak bawah sabdu. Kalau dalam Al-Quran, penulisan Al-Quran letak bawah baris kan. Okey. So bayangkanlah baris ni kita alihkan dia. Pindah dia ke bawah nun Okey. Manina bagi 2 jumpa nun sama macam ni jugalah. Bagi 2 jumpa nun, idgham, tekan pada nun, sabdu. Nampak nun ni sabdu macam tak berapa jelas Okey, maninan nanina. Okey. Okey, boleh Okey, sekali lagi kita baca sama-sama. Okey, sama-sama kita baca Kalau tuan-tuan dan puan-puan berminat untuk buat praktis, sebab kertas ni ada dengan saya ingat asalnya dulu saya nak cara nak post, tapi itulah sebab photostat ni berapa sen aja kan. Masalahnya kos post tu saya rasa, sebab kalau post laju tu tak silap saya paling murah RM5 kan. Ke photostat ni saya ingat dalam 2-3 sen je tu. Saya ingat nak bagi ialah sebagai sagu hati lah kan nak post, so tuan-tuan dan puan boleh praktis kan. Tapi sebab
kos post tu lagi mahal. Nak post biasa lambat sangat kan sampai. So saya boleh cadangkan kalau tuan-tuan ada perempuan berminat untuk nak praktis sendiri kat rumah kan, boleh screenshot kan. Saya rasa boleh screenshot kan. Print screen pada handphone masing-masing tu. So boleh lah praktis sambil-sambil malam-malam nak tidur ke kan. Sambil-sambil drive bawa kereta ke boleh praktis. Supaya sebutan makhraj huruf dengan sifat huruf tu dah jadi orang kata apa? Jadi mainan di mulut kita, di bibir kita, di lidah kita. Jadi benda tu dah jadi auto dah. Okey. Jadi mainan kita hari-hari dah. So menyebabkan kita dah biasakan yang betul kan, betulkan yang biasa. Okey. Sekali lagi kita baca. Nani nuban nunan naninan na minal munni maninan nanina. Okey. Seterusnya huruf lidah yang terakhir, bukan yang terakhir, hujung lidah bertemu gusi ataupun bertemu langit depan yang terakhir, ra ra ri ru bar ru ror ror ni sorry sekali lagi ru ror ro ni ror na minal murni mari ror ro ni ro. Okey, boleh ro ri ru bar, ro tebal bukan bar, tak nak bar bar. Nanti insya-Allah kita akan masuk topik bacaan lam tebal dan lam nipis. InsyaAllah nanti kita akan pergi dengan lebih lanjutlah, lebih detail insyaAllah. Ini saya beritahu, ro ni sebab apa tebal? Ro mati sebelum dia baris atas. Kalau ro mati sebelum dia baris bawah, nipis. Ro mati sebelum dia baris depan, tebal ro. So tebal bunyi macam mana? Bar. Kalau nipis, bar atau bar. Bar salah. Ro ni kena baca dengan tebal sifatnya. Sebab sebelumnya ada baris atas. Bar. Okey. Tak nak bar bar ru ro. Ni dia orang bila guna bagi dua jumpa dengan ro sama macam lam tadi. Bagi dua jumpa dengan ro. So bacaan baris dua dihilangkan, masuk ke dalam ro, tekan tanpa dengung. Ro ro ru ro ro ni ro na. Okey, ro ni bila dia berbaris mati dan bersabdu, dia ada satu sifat. Dia panggil sifat ni, sifatnya unik, hanya ada pada huruf ro saja. Iaitu disebut dalam istilah tajwidnya sebagai sifat takrir. Takrir ni masuk vibrate lah, getar. Cuma getaran dia tu getaran yang normal. Jangan kita menambah-nambahkan getaran. Contoh ro ri ru bar. Tengok, bar. Dia tak boleh ada getar sikit. Yang salah apabila tak ada getar langsung. Bar tu pun ada getar juga Kalau tak ada getar langsung salah. Ataupun kadang-kadang yang jadi masalahnya ialah ramai yang sebab bila dia belajar ro ada sifat takrir, kena buat getaran. So dia menambahkan getaran. Bar. Itu yang salah. Dia over. Dia lidah kita bergetar dalam 2 ke 3 kali getaran sahaja. Ro ri ru bar bar. Macam tu je. Ada getar sikit. Bukannya kita tambah bar. Tu tak boleh. Itu salah. Tak ada getar langsung pun salah. Over pun salah. Sedang-sedang aja. Dia lebih kurang 2 ke 3 kali getaran. Bar. Okey. Ro ri ru bar. Okey, seterusnya. Sekejap minta maaf maaf, ada tetamu dah datang. Sekejap Okey, seterusnya. Ru bagi dua jumpa ro 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 ru ror ru ror ro ni ror na ro ni ror. Okey. Mula minal mur. Okey. Ro mati sebelum dia baris hadapan, ro mati sebelum dia baris atas, ro tu jadi tebal. Kalau ro mati sebelum dia baris bawah, tu ro nipis. Murni mari. Okey, saya lupa semalam bagi tuan-tuan yang mungkin terlepas sesi live kita pagi semalam, saya nak bagi tahu ini bukan kesilapan sebenarnya, sebab masalah keyboard Arabic yang saya sebutkan tadi. Dalam keyboard Arabic baris mati dia buat tanda bulat. Dalam Al-Quran baris mati dia buat tanda macam ladam kuda. Tanda bulat ni lain maksudnya dalam kaedah penulisan Al-Quran, dhabtul Quran tu kan. Okey, so saya harap tuan-tuan boleh gantikanlah. Bayangkan tanda bulat ni adalah tanda mati, baris mati ladam kuda tu. Jelas so ini bukan bacaan baris mati dalam Al-Quran. Ini adalah tanda baris mati dalam kaedah teks penulisan Arab biasa. Sebab tu kalau tuan-tuan biasa beli buku doa-doa himpunan doa. Contoh kalau beli buku himpunan doa,
ataupun salawat, zikir, biasa baris mati dia guna tanda bulat ni. Lepas tu jangan confuse. Itu hanya tanda baris mati yang terpakai untuk kaedah penulisan Arab biasa. Tapi dalam Al-Quran baris matinya tak guna tanda bulat. Baris mati guna tanda dalam koda. Harap jangan tertukar sebab ada ramai yang confuse. Okey, dan ini bukan silap sebenarnya. Kita terpaksa guna bulat ni sebab kita tak dapat tanda baris mati dalam koda tu. Okey, boleh so bayangkan ni bentuk dalam koda lah baris mati dalam Al-Quran Mari, bagi dua jumpa ro ni ro. Sekali lagi kita ulang ro ri ru bar ru ro ni rorna minal murni mari ro ni ro. Okey, alhamdulillah. Kita habis hujung lidah bertemu gusi atas ataupun menekan kawasan, menyentuh kawasan lelangit depan. Okey, dah habis Kita pergi pada makhraj khusus yang berikutnya. Hujung lidah juga, masih lagi hujung lidah bertemu gigi atas ataupun bertemu menyentuh kawasan belakang gigi atas. Itu yang lebih tepatnya. Hujung lidah sentuh belakang gigi atas. Okey, ada 3 huruf yang keluar dari situ, ta, dal dengan ta. Okey, sama kita baca. Huruf yang pertama tal ta, ti, tu, bat, tu, tang, tani, tat, na, minal mutni mati tang tanita. Okey, boleh Puan Siti Zainun alhamdulillah. Okey. Ta ti tu. Dua harakat sebab adanya alif kosong, ada ya kosong, ada waw kosong Alif waw ya mat kita panggil. Ta mati. Okey, ni pun saya sebut banyak kali, kita sebut sekali lagi petang ni secara sepintas lalu je. Ta bila berbaris mati, sebab ta ni sifat dia kita kena hujung lidah tekan belakang gigi menekan makhraj. Hujung lidah tekan belakang gigi, lepaskan tekanan lidah pada gigi berserta keluarnya hembusan nafas. So kita akan baca dengan bunyi bat. Saya harap tuan-tuan dan puan jelas bunyi angin yang keluar daripada bacaan saya tu. Bat. Jangan kita baca dengan menghembus. Bats. Bats. Itu kita hembus. Jangan hembus. Dia ujung lidah tekan belakang gigi, lepaskan tekanan dengan keluar sedikit hembusan nafas dengan natural lembut je. Bat. Yang salah ialah BAT. 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 Tak ada keluar nafas langsung, terus stop. Salah. Ataupun kita semburkan nafas. Bats. Bats. Itu pun salah. Dia kerana apa? Ada banyak semburan. Makhraj ta tu longgar sangat. Dia ada sedikit tekanan. Lepaskan tekanan, baru kita keluarkan sedikit hembusan nafas. Bat. Bat. Okey, boleh Okey. Kemudian bat. Okey. Seterusnya. Okey, saya lupa dah tadi. Tak apalah, kita dah separuh jalan dah pun. Masih belum terlambat saya lupa. Mohon bantuan kerjasama dan sokongan tuan-tuan dan puan-puan. Macam biasalah bantu saya untuk klik button like, button share. Okey, klik button like dulu, button like. Kemudian kita klik button share. Share dekat wall Facebook kita boleh, share dekat Facebook group kita pun boleh. Boleh tujuannya supaya kita nak viralkan, hebahkan, supaya lebih ramai lagi orang boleh dapat manfaat. Lebih ramai orang dapat tahu FB Live kita ni, majlis ilmu kita ni. Dia orang tahu, dia orang dapat attend, dapat join dan boleh belajar sama-sama dengan kita, boleh dapat manfaat bersama-sama dengan kita insya-Allah. Dan dengan sebab kita yang share tadi, dia orang tahu, dia orang join kita sebab kita share, mudah-mudahan ada ganjaran di sisi Allah Taala lah dengan sebab kita yang share tadi kan. Boleh okey, klik button like, button share, itu saja. Okey, kita sambung. Tu bagi dua jumpa dengan ta. Ikhfa hakiki. Ini bacaan kita ikut 6 bibir renggang, gigi renggang, lidah tergantung je dalam mulut, jangan sentuh mana-mana. Jangan sentuh gigi, lidah, bibir, lelangit, tak boleh sentuh Tu dan dengungnya bunyi di rongga hidung. Tu tang tani tat. Jumpa ta mati lagi Ni bat tat. Okey, dengar sedikit angin keluar. Tat tat. Okey, tak nak baca dengan tat ataupun tats. Okey, tat tat. Hati-hati, kadang-kadang setengah orang ada kes berlaku bila nak mengeluarkan bunyi dipanggil sifat hams pada huruf ta. Kadang-kadang dia jadi macam tat tat bat tani tat na. Itu bukan bunyi hembusan nafas. Itu bunyi qalqalah sudah. Itu bunyi lantunan. Tat bukan. Ta bukan huruf qalqalah. Dia huruf yang ada sifat hams. Maksudnya ada hembusan nafas keluar. Hembusan nafas. Bukan kita menghembuskan nafas. Bukan menghembuskan nafas Kalau hembus jadi tats. Kita hembus. Dia ada sedikit hembusan nafas yang keluar secara natural berserta dengan lepasnya lidah daripada belakang gigi kita tu. Tat na.
Okey, minal. Okey, kita jumpa lam cerita pada lam tadi. Minal. Okey, lam, ingat lam, makhraj lam, sifat lam mutni. Mati tang, bagi dua jumpa ta, ifa sama. Tang tanita. Okey, sekali lagi kita baca. Tati tubat. Okey, boleh follow Tutam tanitatna minal mutni matitan tanita. Okey, boleh Seterusnya huruf dal. Okey, dal ni dia ketat sikit. Yang jaga. Dal dia tak macam huruf ta. Ta ada hembusan nafas yang keluar. Dal tak ada. Okey, sama-sama kita baca. Dadi dubad. Dia ketat sikit Dudang dadi dadna minal mudni madidang danida. Okey, ingat ramai di kalangan orang kita, orang Melayu kita yang membaca huruf dal, hujung lidah sentuh langit ataupun sentuh gusi atas. Itu makhraj yang salah sama sekali bagi huruf dal. Kalau tak percaya cuba sebut dudu, budu, dodol. Boleh sama-sama praktis kan? Apa lagi? Duduk, budu, dodol. Cuba perasan hujung lidah kita sentuh kat kawasan mana? Hujung lidah kita sentuh langit depan kan, ataupun gusi atas. Masalahnya bila kita membaca huruf dal dalam Al-Quran, tak nampak atas sikit. Tak nampak okey. Oh, sorry, tak nampak Oh, okey. Okey, boleh puan Oh, saya tak perasan tadi. Tak nampak. Allahu Akbar. Minta maaf banyak-banyak. Saya lupa nak adjustkan ni. Okey, boleh Puan Nuraini, Tuan Hams, okey Boleh boleh nampak okey. Sekali lagi lah kita baca ta. Saya lupa nak alihkan saya punya ni. Okey, sekali lagi kita baca Tati tubat tutang tanitatna minal mutni matitang tanita. Okey, yang dal ni jaga bila dal mati qalqalah bad. Okey, ada yang baca dengan bad, bad. Tak ada qalqalah, salah. Ada juga baru ni ada yang bertalaqi dengan saya baca badok, bukan badok. Qalqalah hanya bulat, badok. Dadi du badok. Bukan badok, dia bad. Sebab bunyi qalqalah tu dia menghampiri bunyi dal baris atas. Okey. Dal baris atas punya dal bila qalqalah de, bad. Dia menghampiri bunyi dal yang berbaris atas. Kalau kita baca badok, tu dah lagi dah bunyi dia. Okey, jelas bagi dua jumpa dal, ifa dan dadi dad. Qalqalah Ingat hujung lidah sentuh belakang gigi. Jangan hujung lidah menyentuh gusi atas ataupun lelangit depan. Sama seperti mana kita menyebut ataupun membaca membunyikan huruf D dalam bahasa Melayu. Kalau D dalam bahasa Melayu, memang kita baca hujung lidah kita sentuh langit depan ataupun gusi atas kan. Macam saya sebut tadi, budu, dodol, duduk. Kita boleh praktis, boleh rasa sendiri hujung lidah kita sentuh kawasan mana kan. Tapi dal, jangan samakan dia dengan kaedah menyebut huruf D dalam bahasa Melayu. Dal hujung lidah sentuh belakang gigi atas. Minal mudni qalqalah madidang, ifa bagi dua jumpa dal, danida. Okey, sekali lagi kita ulang sama-sama kita baca. Dadi dubad du. Okey, belakang lidah, hujung lidah sentuh belakang gigi. Hati-hati. Kadang-kadang sebab kita dah terbiasa sebut huruf dal sama macam sebut huruf D, bila sebut dal hujung lidah kita sentuh langit ataupun sentuh gusi atas. Hati-hati turunkan hujung lidah kita, pastikan menyentuh belakang gigi atas, gigi kapak kita Dudang dadi dadna minal mudni madidang danida. Okey, huruf hujung lidah bertemu belakang gigi atas yang terakhir ta ta ti tu bat tu tang tani tatna minal mutni
Matitan tanita. Ini saya panggil huruf abang long ni. Sebab dia tebal dibaca dengan tebal, meninggi. Dia ada sifat itibak, tebal, gemuk, boncit bunyi dia. Istilah meninggi. To. Okey. Hujung lidahnya sama. Sama juga macam kita sebut ta dengan da. Hujung lidah kena sentuh belakang gigi atas ataupun belakang gigi kapak. Tapi kenapa bunyi dia lain sikit? Sebab tengah lidah dan juga pangkal lidah ketika menyebut huruf to dia tinggikan. Okey, ditinggikan. Saya tunjuk gambar rajah itu kan. So huruf Bali kita baca huruf ta dan da. Hujung lidah sentuh belakang gigi atas. Tengah lidah dengan belakang lidah tu kita kata flat lah. Okey, flat. Ta, ti, tu, da, di, du. Tapi bila sebut huruf to, hujung lidah sentuh tempat yang sama. Hujung lidah tempat yang sama. Sentuh belakang gigi atas, gigi kapak. Tapi huruf to ni sebab dia bersifat isti'la, meninggi, itibak, tebal, gemuk, boncit. Tengah lidah kita naikkan, pangkal lidah kita naikkan. Ingat tak gambar rajah yang saya tunjuk itu hari? Hari Sabtu kan? Hari Sabtu. Okey. So sebab tu to dia bunyi dia tinggi, tebal, gemuk, boncit. Sebab tengah lidah dan juga pangkal lidah kita kena naikkan. Hujung lidah kekal duduk belakang gigi. Beza. Kalau ta dan da, hujung lidah dengan tengah lidah flat. Tapi sebut to dia naik. Sebab tu to bunyi dia meninggi. To. Dia beza ta, ti, tu, da, di, du. Yang ni to, ti, tu. Okey, jelas okey. Kena jaga kedudukan lidah kita dalam mulut tu. Untuk menghasilkan bukan setakat makhraj yang betul, tapi sifat huruf yang betul. Okey. Okey. Kemudian to baris mati. To berbaris mati, sama macam dal, dia akan menghasilkan sifat lantunan, qalqalah cuma qalqalah to ni beza dengan dal. Dal qalqalahnya dua-dua sifat qalqalah sama, iaitu dia mesti ketat bad bata. Okey, cuma bezanya to ni sebab dia tebal dan meninggi, so bunyi dia tebal, boncit dan tinggilah. Bata, qalqalah dia pun sama ta, ti, tu, bata. Tu bagi dua jumpa to tu, tang, ta, ni, ta, ta, na. Okey, minal mutni. Hati-hati kadang-kadang biasa juga kesalahan yang berlaku bila sebut huruf qalqalah, sama ada huruf qalqalah dal ke, to ke, ba ke, jim ke, sama juga, iaitu bunyi qalqalahnya antara bunyi dengan tak bunyi. Hati-hati, kita kena jelaskan bunyi qalqalah. Jelaskan bunyi qalqalah tu. Kadang-kadang ramai orang bunyi baca bunyi qalqalah tu minal mutni. Mutni macam qalqalah segan-segan. Okey. Qalqalah malu-malu, tak ada qalqalah malu-malu. Qalqalah kena bunyikan dia dengan jelas. Mutni. Jangan mutni. Bunyi qalqalah tu bunyi orang kata apa? Bunyi apa? Sempur-sempur bahasa. Itu angin masa bunyi dia tu bunyinya sayu sangat. Bunyi tak berapa jelas. Jelaskan bunyi qalqalah Kemudian yang terakhir mati tong, bagi dua je putar. Ikhfa Ikhfa yang tebal sebab huruf to tebal, bersifat tebal. Tong. Okey, sekali lagi kita ulang. Ta, ti, tu, ba, ta. Tu, tong, ta, ni, ta, ta, na. Okey, boleh sekali. Ta, ti, tu, ba, ta. Tu, tong, ta, ni, ta, ta, na. Minal mutni. Mutni. Jaga boleh qalqalah mutni. Mati tong, ta, ni, ta. Okey, boleh Seterusnya kita pergi huruf. Okey, hujung lidah menyentuh. Okey, hujung lidah ataupun lebih tepat atas hujung lidah. Hujung lidah atas dia ataupun bahagian atas hujung lidah. Okey, bertemu ataupun menyentuh hujung gigi atas ataupun gigi atas tempat yang tajam tu. Okey, ingat lagi yang saya tunjuk Saya tunjuk sikit Ini gigi kita yang atas, gigi kapak yang atas. Hujung lidah keluarkan sikit. Okey, hujung lidah keluar sikit, hujung jangan sampai tengah. Hujung lidah je sikit je keluar. Hujung lidah atas sentuh gigi ni Ni gigi. Okey. Okey, untuk rakan-rakan kita yang baru first time join kita kan. Hujung atas, atas hujung lidah, bukan sini, ni tengah. Dia hujung sikit je. Okey, keluar daripada situ 3 huruf, sa, za dan juga huruf za. Okey. Sama-sama kita bunyikan dan bacakan. Kita mulakan dengan huruf yang paling nipis, huruf za. Huruf sa Saya panggil ni huruf adik su adik yang bongsu sekali sebab dia paling nipis. Okey.
Thafithu bath. Thusan thanithasna. Minal muthni. Mathisan thanitha. Okey. Thafithu. Dua harakat. Ba, tha mati Bath. Bath. Hati-hati, ramai baca dengan bunyi bas. Bas kita dah tukar huruf tha kepada huruf sin. Okey. Ba huruf hujung huruf bibir. Ba. Tengok lidah saya naik bukannya bas. Kalau kita baca bas, hujung lidah kita dah sentuh belakang gigi bawah. Itu adalah rumah huruf sin. Kita dah tukar tha kepada sin. Dia tha. Tha fi thu bath. Okey. Thafithu bath. Ba bath. Bukannya bas. Bath. Okey, hati-hati Bath. Lidah naik Okey. Kita sambung bacaan kita berikutnya. Okey. Thu. Mana? Salah tempat. Ni yang bawah. Okey. Thu sang, bagi dulu jumpa tha, dengung ikhfa Thanitha, tha mati. Thanithas. Tak nak thanisas. Kadang baca semua sa. Sanisas. Kita dah tukar dah. Itu lahnul jali, kesalahan besar tu. Saya panggil jenayah berat tu. Berat lah, salah sebab huruf tha kita tukar pada huruf sin. Tukar huruf terus. Okey. Jaga. Thanithas. Tak nak sanisas. Hati-hati Thanithasna. Minal muthni. Bukan muthni. Mafi, dengung. Bagi dua jumpa tha, dengung ikhfa. Thanitha. Okey. Sebab tu kalau boleh print screen, print shot screenshot. Elok kalau tuan-tuan dan puan, sahabat-sahabat boleh screenshot, kemudian boleh sama-sama praktis lah nanti kat rumah masing-masing. Kan? Sambil hari ni kita baca sama-sama. Nanti ada masa boleh dah screenshot, print screen. Nanti seorang-seorang boleh berlatih kan? Sebab kita nak biasakan yang betul tu kan? Okey, sekali lagi kita ulang. Thafithu bath. Thusan thanithasna. Minal muthni. Mathisan thanitha. Okey, seterusnya huruf za. Ni saya panggil huruf habangah. Dia tebal sikit dengan huruf za ni. Za, makhraj yang sama, hujung lidah, atas hujung lidah sentuh bahagian tajam gigi atas Za zi zu baz. Okey, biasa kontroversi, ramai kita huruf tha baca dengan huruf sin. Ramai baca huruf za baca dengan huruf zai. Itu kesalahan yang besar. Okey, jaga. Sebab kita bukan tukar makhraj, tukar huruf terus. Makhraj tukar, huruf tukar, sifat huruf pun tukar, semua tukar. Sebab tu dianggap sebagai lahnul jali, kita panggil. Dalam istilah tajuknya, kesalahan besar dalam bacaan Al-Quran. Okey, hati-hati jangan buat main-main. Zavizu baz. Sebab tu kita kena belajar, praktis. Okey. Boleh baca dengan tepat, tak boleh baca dengan tepat, itu hidayah milik Allah Ta'ala. Itu kata guru saya. Apa yang kita kena buat sebagai orang Islam, kita wajib belajar, wajib baca, wajib praktis. Itu kewajipan kita. Allah Ta'ala yang akan gunakan hidayah, taufik dan hidayah dia. Allah Ta'ala lah yang akan rezekikan kita bacaan Al-Quran yang tepat. Ramai orang yang belajar sampai ke sudah tak ada nak sebut. Tak ada masalah. Janji dia sudah tunaikan kewajipan dia belajar dan berguru. Kita wajib belajar. Pandai tak pandai itu Allah Ta'ala punya anugerah. Okey. Ada seorang, habis saya tak boleh nak sebut. Dah belajar belum? Belajar pun belum. Itu yang masalahnya. So kena belajar dulu. Dah belajar, dah praktis, tak boleh, tak apa, tak ada masalah. Allah ampunkan kita. Sebab hidayah itu milik Allah kan? Okey. Waalaikumsalam Cik Zahir, selamat datang. Okey. Sama-sama kita baca lagi. Zuzan zani zazna. Jaga zan nipis Minal muzni mazizan zaniza. Okey, sekali lagi kita ulang sama-sama kita baca. Zazizu baz. Okey, kesalahan yang banyak sangat berlaku dalam bacaan orang kita ialah dibaca dengan zazizu baz. Kita dah tukar kepada huruf zai. Okey, hati-hati So hati-hati, kena jaga
makhrajnya. Macam saya sebutkan tadi, kalau makhraj betul, sifat ada possibility untuk betul. Tapi kalau makhraj hurufnya salah, sifat huruf confirm tak akan betul. Confirm salah. Okey? Sekali lagi kita baca sama-sama. Dha, zi, zu, baz. Zu, zan, zani, zazna. Minal muzni. Mazizan, zaniza. Okey, huruf abang long saya panggil huruf yang dha, huruf yang paling tebal. Makhraj yang sama. Okey. Cuma hujung lidah, atas hujung lidah sentuh kawasan hujung gigi atas, kawasan gigi yang tajam tu. Cuma apa beza dengan dua huruf ni? Sama juga macam cerita ta dan dengan ta tadi. Tha dengan za, tengah lidah dan pangkal lidah flat sama. Dha, hujung lidah, atas hujung lidah sentuh gusi atas hujung atas hujung lidah, hujung atas lidah sentuh hujung gigi atas tadi yang tajam tu, tapi tengah dan pangkal lidah dia menaik, kita jongkitkan dia ke atas. Sebab dia bersifat meninggi dan menebal. Okey, sekali sama-sama kita baca. Dha, zi, zu, baz. Okey, baz. Ramai yang kesalahan orang kita buat za, zi, zu, baz. Baz. Itu makhraj salah, huruf salah, sifat huruf salah, semua salah. Jaga. Sebab apa? Posisi kedudukan lidah tu penting untuk memastikan makhraj yang betul. Bila makhraj betul, insya-Allah sifat huruf ada kemungkinan besar untuk betul bunyi dan bacaannya. Okey? Sekali lagi. Dha, zi, zu, baz. Baz. Bukannya baz. Okey? Baz. Zu, zan, zani, zazna. Ikhfa' bagi dua jumpa dha Zaz. Bukannya zaz. Zazna. Minal muzni. Mazizan, zaniza. Boleh Okey, sekali lagi kita baca. Bunyi dia meninggi dan menebal. Hujung lidah, posisi hujung lidah kena jaga. Hujung atas lidah, atas hujung lidah sentuh gigi atas, bahagian gigi yang bawah yang tajam tu yang kita guna untuk gigit memotong tu Tapi tengah dan pangkal lidah kena jongkit naikkan ke atas. Macam gambar rajah yang saya tunjukkan kemarin. Sama juga macam posisi tangan yang saya tunjuk ketika kita sebut huruf ta tadi. Sama. Cuma bezanya ta dengan za, kedudukan hujung lidah yang berbeza. Pangkal lidah, tengah lidah sama. Dia kena jongkitkan meninggi, naikkan ke atas. Okey, sebab dia mempunyai sifat yang sama. Sifat itba', menebal, tebal, gemuk, buncit, dan istinla' meninggi. Sekali lagi kita baca Dha, zi, zu, baz. Zu, zan, zani, zazna. Minal muzni. Mazizan, zaniza. Okey, kita teruskan kepada hujung lidah bertemu gigi bawah. Okey, hujung lidah menyentuh gigi bawah. Okey, ada 3 huruf. Okey, kita tengok huruf yang pertama, huruf sin sa, si, su, bas. Ingat sin mati ada desir dia. Bas. Su, sang, sa, ni, sas, na. Panjang desirannya biar jelas bunyi berdesirnya. Minal musni. Masih, sang, sa, ni, sa. Saya selalu sebut dalam Fatihah jaga ada 3 huruf sin yang berbaris mati. Ayat yang pertama bismi. Kemudian ayat yang berikutnya tu ayat berapa? Yang keempat nasta dengan musta. Jaga. Sin, 3 sin mati dalam Fatihah. Jaga desirannya perlu dipanjang, dilerit, dijelaskan. Okey. Sa, si, su, bas. Bas. Tak nak baca bas, 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 tapi bas. Su, sang, sa, ni, sas, na. Minal musni. Musni.